Ia bukan lagi sebatang lilin yang menerangi sebuah ruangan yang kelam, tetapi ia ibarat suluh bendang. Cahayanya telah menerangi seluruh persada. Ia telah meninggalkan pusaka warisan amat bernilai, ibarat sebutir mutiara yang terang berkilau, memancar menyinari alam sastra tanah air. Tepatlah seperti yang diungkapkan oleh orang tua-tua kita. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan tulang, manusia mati meninggalkan nama. 16 September 1895, bersamaan 26 Rabiul Awal tahun Hijrah 1313, di kampung Bukit Kerdas Jempol, Kuala Pilah, lahirnya seorang insan yang diberi nama Zainal Abidin bin Ahmad atau Zakba, yang telah mengukir nama di kalangan orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya di bidang pengajian Melayu, pengajian Islam, pendidikan, linguistik dan kemiskinan desa. Bapanya terkenal di kampung kerana pengetahuan agamanya dan satu-satu penduduk di kampung itu yang tahu membaca dan menulis tulisan Jawi. Zakba mendapat pendidikan Quran dan hukum-hukum sembahyang dari bapanya. Pada usia 12 tahun, Zakba memasuki sekolah Melayu Batu Kikir, terus ke darjah 3. Zakba dihantar bersekolah di kampung bapanya di Linggi dalam darjah 4 dan 5 pada tahun 1907 hingga tahun 1909. Di sebelah petangnya, Zakba belajar Nahu Arab daripada tuan guru di kampung tersebut. Itu dia lah yang kata dia begitu susah payahnya dia nak belajar di sekolah. Di sekolah di Seremban tak salah sampai dia tamat sekolah semualah. Zakba memasuki sekolah Inggeris St. Paul Institution Seremban dan mengalami kesukaran dan kesempitan perbelanjaan kerana bapanya tidak merestui belajar di sekolah Inggeris. Di St. Paul Institution, Zakba telah diberi double promotion dari darjah 1 ke darjah 3, kemudian ke darjah 5 dan seterusnya ke darjah 7. Zakba merupakan anak Melayu yang pertama tamat Senior Cambridge di Negeri Sembilan pada tahun 1915. Zakba memulakan kerjayanya sebagai Assistant Master di English College, Johor Bahru pada tahun 1916. Pada masa tersebut, beliau berkesempatan mempelajari Nahu Arab dari Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin. Syekh Tahir kemudian berpindah ke Kuala Kangsar. Zakba telah menghasilkan penerbitan buku Pelita Bahasa Melayu 1, 2, 3, buku ilmu mengarang Melayu. Dia bagi satu-satu pandangan atau buah fikiran. Kalau mengenai kebangsaan, memang kita tak dapat menolak itu dia yang ditujukannya. Kemana dia mau kita menjalankan kehendak-kehendak kebangsaan ke apa. Ini dia itu keistimewaan Zakba. Zakba lah yang menambahkan kebangsaan. UMNO tu, bukannya umum. Kongres Melayu pertama pada 1, 2 dan 3 Mac 1946 di Sultan Sulaiman Club Kampung Baharu, Kuala Lumpur, lahirnya Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, Pekembar. Zakba yang mencadangkan tambahan nama kebangsaan. Dato' On mencadangkan Pertubuhan Melayu Bersatu sahaja. Dia memang rajin menulis. Jadi selalunya tulisan-tulisan itu berbau politik. Jadi untuk mengelakkan supaya jangan orang tahu, dia gunakan nama samaran. Dan dia lah dilantik menjadi sebagai penyelaras
persatuan-persatuan Melayu di seluruh Semenanjung ni, sehingga diadakan kongres di Kuala Lumpur. Dia ketuanya. Saya ingat dia punya ketokohan tu boleh dibagi 3. Banyak orang tak tahu. Orang ingat dia ni pakar dalam bahasa. Tetapi sebenarnya dia cendekiawan Melayu yang pertama yang memikirkan masalah-masalah pembangunan ekonomi desa. Jadi ini kalau kira 50 tahun lebih awal, setengah abad lebih awal daripada tahun 77 atau tahun 71-72, masa dasar ekonomi baru direka. Jadi saya berasa dia seorang saja yang saya tahu, mungkin ada yang lain yang saya tak tahu, yang nampak ke hadapan. Dia seorang nasionalis, saya boleh katakan, seorang yang sangat sayang kepada nasib bangsanya sendiri. Ya. Jadi saya ingat yang Zabah ini menjadi salah seorang daripada penaja. Ya. Dia jadi sekretari kalau tak silap saya. Ya. Waktu orang Melayu mengadakan kongres melawan Malayan Union. Ya, jadi dia pernah jadi sekretari ya dalam mesyuarat yang diadakan di kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru. Pada tahun 1939 hingga 1941, Zabah bertugas di Jabatan Penerangan Singapura sebagai juruhebah, penterjemah berita dan menyediakan ucapan untuk siaran radio, surat khabar dan risalah-risalah. Semasa pemerintahan Jepun, Zabah bekerja di Shonan Shimbun dari Mac 1942 hingga Februari 1943. Apabila tamat Perang Dunia Kedua, Zabah balik bertugas sebagai penterjemah di beberapa jabatan di Kuala Lumpur dan akhirnya di Pejabat Pelajaran Tanah Melayu dari 1946 hingga 1947. Zabah dihantar untuk mengajar dan belajar di School of Oriental and African Studies, University of London dari tahun 1947 hingga tahun 1950. Pada masa lapangnya, beliau mengikuti kursus-kursus linguistik, bahasa Belanda dan Arab, sastra Islam dan sejarah Asia Tenggara. Sekembalinya dari London, beliau bersara dari jawatan kerajaan. Walau bagaimanapun, beliau masih meneruskan kerja mengarang dan menterjemah buku-buku di rumahnya di Kuala Lumpur. Dalam tahun 1953, iaitu selepas 3 tahun balik dari London, Zabah mengambil peperiksaan menerusi external examination dan berjaya mendapat ijazah kepujian kelas 2 dalam pengajian Melayu. Sebagai insan yang peka terhadap pelajaran, beliau telah mendermakan wang sebanyak RM10,000 sebagai beasiswa penyelidikan atau Zabah Research Fellow. Dan buku-buku koleksinya berjumlah 3,179 buah kepada Universiti Melaya untuk tujuan penyelidikan. Kalau tak salah saya, dia setiausaha UMNO yang pertama. Kalau tak salah saya, masa dia sangat tertarik dengan fenomena nasionalisme sebab dia seorang Melayu yang betul-betul berjiwa Melayu tradisional. Kalau saya nak cari contoh minat Melayu yang baik, saya boleh pilih dia satu daripada itu. Dia betul-betul orang Melayu jati. Tulen sekali, tak ada masalah di situ. Tetapi dia bukan orang yang suka menonjolkan diri dia ke hadapan. Rasa saya pemikiran dia tentang agama tu, tafsiran dia tu, dia rasa suka nak diterima oleh ulama-ulama tradisional pada masa itu, tahun 40-an, 50-an. Jadi ditulis, disimpan. Saya mencadangkan kepada Kongres Bahasa Melayu yang kedua, iaitu kita bagi dia satu gelaran pendeta. Setimpal dengan jasa Zabah, beliau telah diberi gelaran pendeta oleh Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga pada 21 September 1956.
Pada bulan September 1959, sebagai mengenang jasa dan perkhidmatan beliau, Universiti Melaya telah menganugerahkan ijazah kehormat Doctor of Letters, dan pada 23 Jun 1973, Universiti Kebangsaan Malaysia menganugerahkan ijazah kehormat Doktor Persuratan bagi menghargai jasa-jasa beliau itu. Di samping itu, negara juga telah mengurniakan bintang Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri. Kerajaan Negeri Sembilan telah bersetuju untuk mendirikan sebuah teratak untuk menyimpan khazanah peninggalan Sabah. Yayasan ni tujuannya ialah untuk membantu dengan tujuan asal Zabah juga membantu pelajar-pelajar Melayu yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke institusi pelajaran tinggi. Sama ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, bergantunglah kepada keupayaan yayasan ini di segi keuangannya. Jadi itulah tujuan asas tujuan kami menubuhkan yayasan ini. Yang akhir ini kerajaan negeri telah bersetuju bersama-sama dengan Jabatan Kuasa Penyelidikan Kebudayaan, Adat dan Sejarah Negeri Sembilan yang dilantik oleh kerajaan, iaitu yang berbahagia Tan Sri Abdul Samad Idris. Kita telah meminta supaya dihidupkan semula sejarah Zabah ini dalam keadaan dalam bentuk yang lebih menarik. Lantaran itu kita telah bersetuju untuk mendirikan sebuah teratak yang kita namakan Teratak Zabah di Jempol, dengan tujuan untuk menjadikan teratak itu sebagai suatu peringatan. Pada hari Selasa, 23 Oktober 1973, dalam usia 78 tahun, Zabah kembali ke rahmatullah.